akan menentang Jodar Takzim. Satu perlawanan yang dijaga akan berlangsung cukup menarik. Jadi bagi Kedah, mereka tidak boleh melakukan sebarang kesilapan untuk mengelakkan daripada terus dikawal sepenuhnya oleh JDT pada aksi malam ini. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan TM Piala Malaysia 2021. Aksi peringkat suku akhir kedua di antara JDT dan juga Kedah Daraman. Selangsung kami bawakan dari Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Jadi pada malam ini kita bersama dengan bekas penjaga kebangsaan saudara Serani yang akan bersama kita pada aksi malam ini. Jadi Ani, sudah pun dimulakan aksi bagi suku akhir yang kedua ini. Apakah yang ingin anda saksikan menerusi persembahan kedua pasukan? Saya mahu lihat yang terbaik daripada kedua-dua pasukan, melihat siapakah yang terbaik pada minit ke-90 habis tamat perlawanan, siapakah akan mara ke peringkat seterusnya. Saya menjangkakan satu aksi yang begitu sengit di antara kedua-dua pasukan ini. Jadi minit-minit awal ini pastinya pemain-pemain kedua-dua pasukan perlu lebih berhati-hati. Mereka cuba untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu bagi merencana peluang hasilkan jaringan. Ini peluang untuk Kedah, sepakan percuma, namun agak jauh dari kedudukan Renan Alves, sepakan yang diambil oleh Syazwan Zainon sebentar tadi. JDT cuba untuk mengatur gerak Arif Aiman, cuba untuk melepasi Arif Farhan. Antara dari Azmi Faiz tidak berjaya. Asnan berjaya untuk meminta dengan baik, jadi Kepa Sherman. Cece datang membantu, namun pertahanan yang baik dipamerkan oleh Mauricio. Robin Ong cari Arif Aiman. Wah, keras sekali ini. Apakah keputusan pengadil? Ya, hanya amaran daripada pengadil pada Arif Farhan. Situ Arif Aiman begitu cepat menggunakan kakinya untuk menjauhkan bola daripada Arif Farhan. Sekali lagi sentuhan yang sangat-sangat baik. First touch daripada Arif, kemudian ada sentuhan daripada Arif Farhan. Harap saya tak keliru antara Arif Farhan dan Arif Aiman. Sepakan dari Leandro, tumbukan dari Syarif. Wah, berjaya nampaknya di sekat di situ, namun asakan yang baik dimulakan oleh JDT di minit-minit awal ini. Mereka memastikan sesuatu, mencari gol awal seawal yang mungkin. Ya, fokus daripada Syari perlu dipuji sebentar tadi. Awal dalam permainan ini sudah mendatangkan hantaran-hantaran seperti ini dalam kawasan penalti. Sangat baik daripada Leandro meletakkan bola di antara penyerang, pertahanan dan penjaga gol. Sambil itu, sepakan percuma berjaya diperolehi oleh JDT. Jadi asakan tali arus nampaknya dilakukan oleh JDT di minit-minit awal permainan ini. Pemain-pemain Kedah perlu lebih berwaspada. Ini peluang untuk JDT membuka jaringan.
Dalam 5 minit yang pertama, Syahrir perlu lebih berhati-hati dengan situasi sepakan percuma ini. Dengan Leandro sedang bersiap sedia untuk mengambil sepakan. Hanya 3 pemain JDT menanti. Cabrera juga bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Kita nantikan sepakan percuma yang dimiliki oleh JDT. Dari Leandro, terkena benteng. Namun JDT terus mengasak. Adakah Kedah mahu terus bertahan seperti yang dipamerkan di Alostar tempoh hari ini? Itu sesuatu yang amat diperlukan. Mereka tahu JDT akan memegang bola. Itu adalah filosofi mereka, ball possession. So di awal permainan ini mereka mengawal tempo permainan dengan baik. JDT mereka tahu apabila ingin meninggikan tempo, mereka tahu apabila perlu perlahan. So untuk Kedah, mereka sudah pasti perlu mengambil kesempatan apabila mereka memenangi bola dengan serangan balas yang mereka boleh lakukan. Kini Kedah cuba untuk merencana sesuatu. Namun apa yang menarik ada disaksikan adalah bagaimana tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain JDT. Sekurang-kurangnya 3 pemain sebentar tadi memberikan nasakan kepada Fayad. 5 minit yang pertama, permainan pantas yang dipamerkan oleh JDT. Mereka berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya 2 percubaan, 1 on target. Syaman dibantu oleh Cece Kipre. Lontaran ke dalam untuk JDT. Kali ini Mauricio bergandingan bersama dengan Shane Lowry di bahagian pertahanan JDT. Agak sukar bagi Kepa Sherman dan juga Cece Kipre. Mereka perlu melakukan sesuatu yang lebih baik malam ini. Lontaran jauh cuba untuk mendapatkan Dipola. Leandro. Kawalan bola antara pendek yang dilakukan oleh pemain JDT. Yang menarik apabila saya lihat pertemuan antara Renan De Paula, Rodney De Paula, sudah pasti satu tugas yang cukup besar untuk Liam De Paula. Leandro dan Nazmi Faiz akan memberikan sokongan kepada Clement Dipola. Leandro dalam kempen Piala Malaysia ini sudah pun meledak 2 gol. Nacho Insah cuba untuk mendapatkan Dipola. Renan berjaya untuk mencabar di situ. Arif Farhan bantu Fazul Daniel. Tolakan yang mudah dipintas. Kembali bola dalam kawalan pemain JDT. Shane Lowry. Robin sudah pun bersiap sedia. Kita lihat bagaimana di manakah kedudukan Dipola menanti hantaran yang akan dilakukan. Nacho Insah. Waktu 2 bersama dengan Nazmi Faiz. Kembali Nacho Insah. Namun Kepa Sherman turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan. Fayad juga terlepas. Berikan nasakan oleh Matthew Davis. Dan mungkin JDT mereka perlu menukar sikit cara mereka akan ke hadapan, kerana De Paula dan juga Bergson adalah pemain yang sangat-sangat berbeza. Bergson suka menerima bola di kakinya. Dia mempunyai skill, mempunyai kelajuan. Manakala De Paula dia mempunyai kekuatan, mempunyai satu kekuatan dari segi di udara juga. Lihat dah di sini gerakan-gerakan yang dilakukan. Dengan ketika ini dalam 8 minit yang pertama ini, masih lagi belum ada serangan yang mampu direncana oleh Kedah. Sambil itu Nazmi Faiz dalam kawasan penalti antara ke tangan Dipola. Terlepas peluang Clement Dipola untuk membuka jaringan seawal minit yang ke-9. Sekali lagi Arif Aiman memainkan peranan besar dengan hantaran tersebut. Kemudian tiada pemain yang berdekatan dengan De Paula. Kemungkinan dia akan kecewa
dia tak lakukan lebih baik di situ kerana tidak mempunyai terlalu banyak tekanan daripada Rodney ataupun Renan Alves. Juga suka untuknya kerana dia sudah pasti mahu bola itu di sebelah kanan, ya, kaki kanan, tapi tak cukup cepat untuk mengubah kakinya. Jadi tanpa Bergson da Silva dalam bukan saja dalam kesebelasan utama ni, malah dalam barisan bangkun simpanan juga. Jadi ini peluang untuk Di Paula membuktikan sesuatu untuk menambah jaringan. Di setakat ini sudah pun meledak 1 gol ketika mereka menewaskan Kelantan tempoh hari dalam aksi peringkat kumpulan. Kedah cuba untuk cari peluang untuk mendapatkan asakan. Percuma untuk Kedah. Ya, sedikit tolakan daripada Mauricio atas kepah Sherman. Gerakan dari Kedah tidak berjaya untuk membuahkan hasil. Ini serangan bala cuba dilakukan oleh JDT mencari Di Paula, juga tidak menjadi. Azri Faiz, dia cuba dicabar oleh Arif Farhan, namun Fayad turun ke bawah untuk membantu barisan pertahanan Kedah. 11 minit permainan ketika ini, masih lagi JDT yang lebih banyak mengasak. Kini Fayad dapatkan kepah, namun jadi jatuhkan untuk sepakan percuma buat Kedah. Mauricio perlu lebih berhati-hati ni kerana dia sudah mengutip 1 kad kuning di All-Star. Jika malam ini dia dilayangkan 1 lagi kad kuning, bermakna separuh hari pertama nanti jika dia dilayak, Mauricio tidak dapat beraksi. Dan sudah pasti Benjamin Mora sudah memberitahu kepadanya, dia pun sudah tahu dia perlu mengambil tanggungjawab itu terhadap dirinya. Sudah 2 kali kita lihat berturut-turut Mauricio melakukan foul. Dan Kedah mengatur gerak Fazul Daniel, Liza Ghazali antara jauh mencari Kepa Sherman. Mampukah melakukan sesuatu? Jaya disekat oleh Arif Aiman. Fayad datang membantu. Tolakan dari Fayad agak jauh dari kedudukan Arif Farhan. Namun Azmi juga dijatuhkan oleh Arif Farhan untuk sepakan percuma buat JDT. Azmi banyak pemain di sebelah kanan yang membantu Arif Aiman. Agak tidak begitu banyak aksi dari Cabrera dan juga Corbin Ong. Ini baru beberapa kali yang dapat kita saksikan. Lebih banyak beraksi di sebelah kanan. Leandro untuk Nacho Insah. Arif Aiman. Arif Aiman pemain yang baru usia 19 tahun. Lalu Cabrera untuk Corbin Ong. JDT cuba mengasak dari sebelah kiri. Leandro untuk Cabrera. Kembali untuk Leandro, namun tidak menjadi tolakan yang dilakukan. Tidak berpuas hati Benjamin Mora dengan situasi sebentar tadi. Melakukan sesuatu kepada Cabrera. Dan cara Kedah apabila mereka bertahan ketika ini memang sesuatu yang amat diperlukan. Seketika boleh nampak 6 pemain di garisan pertahanan. Salah satu sebab ketika ini JDT amat sukar untuk mendapatkan percubaan ke arah gawang. Ini Kedah mengasak. Fazul Daniel cuba untuk melakukan sesuatu. Catuan Zainon. Rizal Ghazali hantaran ke tengah, namun terlalu kuat pula dari Rizal. Pemain-pemain Kedah perlu lebih
berhati-hati dalam melakukan serangan kerana tidak banyak peluang yang dimiliki. Namun jika tidak dapat dimanfaatkan untuk sekurang-kurangnya percubaan tepat, agak merugikan ni. Ya, dan saya rasa Rizal dia ada lebih masa, tidak mempunyai terlalu banyak tekanan daripada Corbin Ong, memerlukan satu hantaran yang lebih baik. Corbin Ong naik ke atas untuk membantu serangan. Leandro mencari Arif Aiman, dihalang oleh Arif Farhan. Cahaya dihalang di situ untuk lontaran ke dalam buat JDT. Sambil itu di Stadium UiTM, Jordan Mintah dan Faizal Halim meledak 2 gol untuk Terengganu Medali Sarawak. 2-0 jadi 4-1 agregat ketika ini. Sebelah kaki sudah pun layak ke separuh akhir bagi Terengganu. Ya, saya tak jangka kan ada comeback daripada Sarawak United. Terlalu jauh sekarang. Sampai itu Cabrera cuba untuk paskan sepakan, jadi disekat oleh Rodney Calvin. Fayad Zulkifli juga lebih banyak beraksi di bahagian bawah ketika ini. Selepas menyaksikan agak kerap gerakan-gerakan ataupun serangan dari JDT di sebelah kiri Kedah. Sambil itu Adriano membuka jaringan di Stadium Hajebat untuk Melaka Medali Sabah 1-0. Jadi agregatnya 2-0 untuk Melaka mendahului selepas jaringan John Norde di suku akhir yang pertama. Nama itu Shazon Zainon, jaring terbanyak untuk Kedah dalam kempen Piala Malaysia ini, sedang mengalami kecederaan. Artinya kerisauan untuk Aidi Syarin. Untuk aksi suku akhir ini, JDT dan juga Kedah pemenang akan layak ke separuh akhir untuk bertemu pemenang di antara Sarawak dan juga Terengganu. Bagi Terengganu ketika ini sudah pun mendapatkan 2 jaringan di tempat lawan dan 2 jaringan di tempat sendiri. Satu kelebihan untuk Terengganu yang perlu dipertahankan untuk mereka separuh akhir. Dan di Stadium Sultan Ibrahim, 18 minit permainan masih lagi tanpa sebarang jaringan, dengan Shazon Zainon terpaksa diusung keluar. Saya rasa di situ apabila dia cuba untuk menahan bola, mungkin ada kesakitan di bahagian dalam kakinya. Mungkinkah pertukaran awal terpaksa dilakukan oleh Kedah dan melihat keadaan Syazwan yang terpaksa diusung keluar? Adakah Badrul Bakhtiar akan dibawa masuk ataupun Faizat Ghazli, seorang lagi pemain sayap untuk Kedah yang mampu diturunkan? Rodney Calvin dan Rena Alves malam ini dijangka akan bekerja dengan lebih keras untuk menyekat asakan-asakan gerakan dari pemain-pemain JDT. Fazul Daniel, sukar tampanan dilakukan oleh Fayad. Najib Insa membuka di bola balik kepada Najib Insa. JDT mengasak ketika ini. Gonzalo Cabrera, tolakannya menjadi sekat, namun masih lagi dalam kawalan pemain JDT. Leandro, Corbin Ong tidak dikawal di ujung sana. Kita lihat Najib Insa terus mencari Corbin Ong. Ruang yang terus ditutup oleh Rizal. Shane Lowry. Agak lama kawalan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Matthew Davis, Farzam Malias masih lagi belum diuji. Baik kawalan dari Azmi untuk Leandro. Cabrera melakukan turning, tidak percaya di situ.
Kedah boleh menarik nafas ketika cara Syahri cuba mencari Kepa Sherman. Itu adalah salah satu aset mereka apabila mempunyai dua pemain seperti Kepa Sherman dan juga Cece Kipre di hadapan. Ini giliran Kedah untuk melakukan asakan. Kepa Sherman. Asnan ketika ini kembali kepada Kepa Sherman. Buka untuk Rizal. Asnan untuk Kipre. Teknik yang baik. Adakah sengaja ataupun tidak sengaja? Namun menjadi patakan oleh pemain JDT. Ini serangan balas yang cuba dilakukan Ragwi Faiz. Namun dipola dalam kedudukan offside sebentar tadi. Charlie Cabrera. Cuinsa untuk Leandro. Kedudukan yang cukup genting bagi Kedah bertahan ketika ini. Seperti yang Ani katakan sebentar tadi, 6 pemain dalam satu line yang sama. Ketika ini dapat disaksikan bagaimana corak permainan bertahan yang cukup berdisiplin dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Ya, di sinilah Fazrul Dana dan juga Asnan memainkan peranan. Sampai itu Nacho Isa melakukan percubaan. Berjaya disekat oleh pertahanan Kedah. Arif Aiman antara ke tengah, namun terlalu kuat untuk Medipola. Ini Cece Kipre. Kedah melakukan asakan. Baik, tolakan mencari Kepa Sherman. Namun tampanan yang baik dilakukan oleh Matthew Davis untuk memberikan tanggapan pertama kepada Farzam Alias. Azmi kepada Arif. Ini Leandro. Buka kepada Shane Lowry. Kevin Ong menanti. Apa yang dapat kita saksikan dalam 20 minit yang pertama ini, serangan lebih banyak mencari ataupun cuba untuk merobek pertahanan di sebelah kiri. Terlihat antara daripada Nazmi Faiz. Arif Farhan terus diberikan tekanan. Itulah yang dilakukan oleh JDT malam ini. Mereka tidak mahu untuk menguji Rizal, sebaliknya memberikan ancaman kepada Arif Farhan. Sambil itu akan ada satu pertukaran untuk Kedah Darul Aman. Jadi terpaksa Aiman Afif akan dibawa masuk untuk menggantikan Syazwan Zainon. Sayang sekali untuk Syazwan Zainon, penjaring terbanyak Kedah kempen Piala Malaysia ini. Dia cuba untuk meneruskan sembahannya, tetapi kalau terlalu sakit dia perlu keluar. Jadi Aiman Afif dibawa masuk untuk menggantikan Syazwan Zainon. Jadi kita ada Aiman Afif dan juga Arif Aiman. Harapnya kita tidak salah sebut ini malam ni. Arif Farhan pun situ. Arif Farhan juga. Arif Aiman akan bertembung dengan Arif Farhan. Jadi Aiman Afif akan bertembung dengan Kevin Ong. Kita lihat baru saya katakan ini Kevin Ong yang bertembung dengan Aiman Afif untuk sepakan penjuru yang pertama bagi JDT. Jadi dari Leandro Jaya dikeluarkan. Davis terus mencari Shane Lowry. Menjadi sekat oleh Arif Farhan. Corbin Ong. Ini Leandro. Cari Nacho Insah.
Bukan kepada Arif Aiman. Di Paula menanti dalam kawasan penalti, namun dia dikawal dengan cukup rapi oleh Renan Alves. 25 minit permainan di separuh masa yang pertama ini. Bukan saja tanpa sebarang jaringan, namun penguasaan itu jelas dipamerkan oleh JDT. Mereka yang terus mempamerkan penguasaan. Ya, tetapi walaupun mereka menguasai permainan, masih belum ada percubaan yang memberi tugas kepada Syahri. Mereka jadi tim mempunyai satu keadaan yang sukar apabila mereka cuba untuk mencari ruang-ruang yang sempit, tetapi garisan tersebut dihalang oleh setiap pemain Kedah. Hanya satu saja percubaan tepat di awal separuh masa yang pertama berjaya dihasilkan, dan selepas itu di bola juga tidak banyak mendapatkan bola. Satu tolakan dari Nazmi dia tidak dapat menyempurnakan dengan baik, dan selepas itu lebih banyak berlega di luar kawasan penalti Kedah. Baik antara ini, namun sedikit kuat. Malam ini Kedah mengharapkan kepantasan Faid Zulkifli dan juga Aiman Afif untuk memberikan cabaran kepada barisan pertahanan JDT. Daniel dan Asnan Ahmad membentukkan dengan yang baik di bahagian tengah ketika ini untuk tidak memberikan ruang kepada Najwa Insha, Nazif Faiz dan juga Leandro untuk membina gerakan berencana serangan. Dapat dibuktikan ketika ini adalah boleh dikira berapa kali di Paula mendapat bola. Ya, bukan mudah untuk di Paula apabila Kedah mencorakkan pertahanan mereka seperti itu. Tak banyak yang beliau boleh lakukan sebenarnya. Itu adalah salah satu sebab JDT sedang cuba untuk ke bahagian sayap, cuba mendapatkan hantaran-hantaran crosses ke dalam kawasan penalti, tetapi amat sukar bagi mereka kerana pertahanan Kedah memang bertahan dengan baik. Mereka sebagai satu unit, apabila seorang keluar sentiasa ada backup di bahagian belakang. Fayad dan juga Aiman Afif juga memainkan peranan, memaksakan diri mereka untuk turun ke bawah. Gerakan dari Arif sudah pun offside, gerakan dari Arif Farhan. Dah cukup baik timing larian dan juga hantaran, tapi Farizal Malias tu sudah baca dengan cepat. Kobin Ong terus diberikan asakan oleh Aiman Afif. Kembali Kobin Ong terus melakukan hantaran mencari di bola. Tandukan cuba dilakukan, namun Ronnie Calvin yang berjaya untuk memenangi perebutan di udara. Kepa Sherman dipintas oleh Matthew Davis, dan terus dilakukan oleh Kepa Sherman. Baik ketika ini untuk Kedah melakukan sesuatu. Faid Zulkifli bersorangan, berjaya untuk melepasi dua pemain JDT. Namun selepas itu ada bantuan dari Mauricio yang menyukarkan Fayad untuk melakukan gerakan seterusnya. Skill yang baik daripada Fayad. Kita tahu dia pemain yang licin, laju dengan kakinya. Leandro untuk Kobin Ong, terus ditutup ruang oleh Aiman Afif. Lalu Cabrera untuk Dipola, terlalu kuat pula untuk Nazmi. Turning terus dilakukan oleh Faid Zulkifli. Ada sedikit sentuhan dari Nazmi, jadi sepakan percuma untuk Kedah. Berikan amaran di situ. Fayad sekali lagi ditarik oleh Nazmi pula. Kita tahu mereka tidak mahu melepaskan Fayad, mempunyai kelajuan. Jadi drink break ketika ini untuk aksi di separuh masa yang pertama. Masa lagi tanpa sebarang jaringan berjaya dihasilkan oleh kedua-dua pasukan dalam 29 minit